Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Diharamkan ke atas wanita. Diharamkan ke atas wanita ketika haid dan nifas seperti mana yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil. Orang yang tak ada wuduk, maka ada beberapa perkara yang diharamkan baginya. Iaitu ada 4 perkara. Apa yang diharamkan ketika berhadas kecil, begitu juga diharamkan ketika berhadas besar. Begitu juga diharamkan ketika haid dan nifas. 4 perkara tu apa dia? Salat, tawaf, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. 4 perkara. Haram ketika berhadas kecil dan haram juga ketika haid dan nifas. Cuma kita akan bahaskan agak panjang sedikit penerangan tentang yang diharamkan, yakni salat. Kita panjangkan sikit perbahasan, iaitu semua jenis solat fardu. Semua jenis solat fardu haram ketika haid dan nifas. Semua jenis solat sunat juga diharamkan ketika haid dan nifas. Termasuklah diharamkan sujud tilawah dan sujud syukur. Haram tu, tak boleh ketika haid. Macam mana kalau dia qada? Tak diwajibkan dia, tak diwajibkan. Tak wajib pun atas dia untuk solat, tapi dia qada. Macam mana?
qada juga. Katalah 5 hari, haid 5 hari, kemudian habis haid dia terasa nak qada. Dia terasa nak qada lah yang ditinggalkan 5 hari itu. Apa hukumnya? Mengikut kata Khatib Syarbini dan Ibn Hajar, haram lagi tidak sah. Dah lah haram, tak sah pula tu, dosa lah. Mengikut pendapat Syekh Ramli, sah tetapi makruh, maksudnya tak dapat pahala juga. Itu kalau solat. Kalau dia nak qada solat, qada solat mana ni? Qada solat yang mana dia nak qada solat dia tu, solat yang dia tinggalkan ketika haid dan nifas. Jadi jangan duduk terlebih rajin lah. Jangan duduk buat terlebih rajin pula. Benda tak diwajibkan, dia sibuk. Perkara itu dia tak diwajibkan tapi dia sibuk untuk qada, maka hukumnya haram serta tidak sah. Ataupun ada ulama yang kata sah tapi makruh. Apa maksud makruh? Makruh maksudnya tak dapat pahala. Jadi apa guna sembahyang? Apa guna qada? Apa guna qada tu? Tak gunalah dia qada tu. Baik. Dia berbeza dengan masalah apabila hilang mani' yang kita dah bahas sebelum ni. Hilangnya mani' dengan maksud darah berhenti pada waktu asar ataupun waktu isyak, waktu yang kedua tu kan, berhenti. Cuma hujung-hujung lagi 1 minit nak masuk lagi 1 minit nak habis asar, lagi 1 minit nak habis isyak, maksud dekat nak masuk subuh lah, maka berhenti darah, hilang mani', iaitu wajib dia qada. Wajib qada asar, wajib qada isyak. Walaupun darahnya berhenti di penghujung, iaitu 1 minit je lagi sebelum habis waktu, tetap juga wajib qada, yang kita dah bincang sebelum ni. Kerana jika dia mendapat kadar takbiratul ihram dalam waktu itu, walaupun di penghujung, maka wajib bagi dia untuk qada. Yang itu wajib qada. Yang kita duk bincang ni adalah waktu haid, dia tak solat, kemudian dah kering dia nak qada. Yang ini haram lagi tidak sah. Pendapat Syekh Ramli mengatakan sah tapi makruh. Yang kedua, tawaf. Kita terang sikit berkaitan dengan tawaf. Tawaf ni macam mana? Tawaf pula ulama bersepakat mengatakan wanita yang datang haid dan nifas haram tawaf. Sama ada tawaf tu tawaf fardu atau tawaf sunat, tak sah. Selain daripada tawaf, amalan-amalan haji ataupun umrah yang lain tak ada masalah. Sa'i dan sebagainya tak ada masalah. Tapi tawaf tak boleh. Dilarang melakukan amalan-amalan haji. Okey? Dilarang melakukan amalan-amalan haji, iaitu khusus kepada tawaf ketika haid dan nifas. Haid dan nifas dilarang untuk melakukan tawaf. Amalan-amalan yang lain
tak ada masalah. Tawaf saja. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf dengan maksud memegang, menyentuh. Gini sentuh dia panggil. Sentuh. Haram jika haid dan nifas. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuhnya melainkan yang suci sahaja. Maka dia haram. Haram sentuh ketika haid dan nifas. Begitu juga haram kalau berlapik. Ni Quran. Dia nak angkat. Lapik. Hukumnya haram juga. Okey? Tak boleh menyentuh, kita dah tahu. Membaca, menyentuh, membawa, mengangkat, semuanya tak boleh ketika haid dan nifas. Kenapa tak boleh? Kerana syarak begitu memuliakan Al-Quran, kerana ianya adalah mukjizat yang paling besar. Satu-satunya mukjizat yang masih kekal sehingga sekarang. Maka yang boleh dilihat sehingga ke hari ini, Quran ni. Maka dengan itu ada satu kaedah ataupun konsep dalam kita mentakzimkan, membesarkan Al-Quran ni. Dalam haid dan nifas tak boleh baca, tak boleh sentuh, touch, tak boleh, tak boleh angkat, semua tak boleh. Konsep atau kaedahnya adalah al-mubalaghatu fi ta'zimil Quran. Bersungguh-sungguh dalam membesarkan Al-Quran. Sehingga haid nifas tak boleh baca, tak boleh sentuh dan sebagainya. Sebab dia mukjizat yang dapat dilihat. Mukjizat Nabi terdahulu kita tak dapat. Semua dah tak dapat dah. Nak minum air daripada yang keluar daripada celah-celah jari Nabi, tak dapat dah. Nak tengok Nabi belah bulan, tak dapat dah. Tapi Al-Quran satu-satunya yang masih kekal sehingga ke hari ini. Maka al-mubalaghatu fi ta'zimil Quran, bersungguh-sungguh dalam membesarkan Al-Quran. Jadi kita dituntut untuk membesarkan, menghormati, mengagungkan zat Al-Quran. Kalau ni Al-Quran, kita dituntut untuk kita bagi zat Quran tu lah, Quran tu, mushaf tu, kita dituntut untuk membesarkan dia, mentakzimkan dia. Contohnya kita nak letak tempat yang tinggi. Bila kita letak, tak boleh ditindih. Maksudnya ni Quran, tertindih, tak boleh. Jangan buat gitu. Tak boleh tindih sesuatu dengan Quran. Yang boleh tindih Quran hanya Quran sahaja. Hanya Quran sahaja yang boleh tindih Quran. Kalau letak macam ni tak apa, susun macam ni tak apa. Tapi kalau letak sesuatu yang boleh letak atas Quran, hanya Quran. Kenapa jadi gitu? Kerana al-mubalaghatu fi ta'zimil Quran, membesarkan Quran. Dan kita juga, orang dulu-dulu cium. Sehingga kan kalau orang bawa Quran, ni Quran orang bawa, kita nampak orang bawa Quran, kita tengah duduk, disunatkan bagi kita untuk berdiri. Bukan buat bodoh aja tengok, buat tak peduli. Tidak, disunatkan bagi kita untuk berdiri sebagai menghormati Quran sedang lalu. Maka kita tak boleh menyentuh. Macam tu juga kita tidak boleh membawa mushaf. Apa beza sentuh dengan bawa? Membawa tu yang bawa lah, menanggung, mengangkat. Menyentuh macam ni, ni sentuh. Dia bukan membawa, ni menyentuh. Ni
Ni dia panggil membawa atau mengangkat. Tak boleh juga, tak boleh. Kalaulah Quran tu ada dalam beg, Quran tu ada dalam beg, ada Quran dan ada benda lain, ada Quran, ada telefon dalam beg. Kita bawa beg tu, adakah boleh? Kalaulah kita bawa Quran, pegang Quran ataupun letak Quran tu dalam beg dan angkat, hukumnya haram, tak boleh, dia panggil membawa. Tapi kalau dalam beg tu ada Quran dan ada yang lain-lain lagi, ada perkara lain lagi, ada barang-barang lain lagi, maka dia terbagi kepada 4 keadaan. Yang pertama, ada beg, dan ada Quran dalam tu, Quran saja. Dia niat, dia mengqasadkan membawa beg, bukan membawa Quran, maka hukumnya harus. Sebab dia niat bawa beg walaupun dalam tu adalah Quran. Satu. Yang kedua, dia niat bawa beg dan bawa Quran sekaligus. Niat dua lah dalam tu. Masa dia bawa beg tu, niat dia, qasad dia bawa beg dan bawa Quran. Maka khilaf ulama. Ibnu Hajar mengatakan haram, Syekh Ramli mengatakan harus. Sebab dia masih lagi mengqasadkan bawa Quran walaupun Quran berserta dengan beg. Kalau qasad dia, niat dia bawa Quran aja walaupun dia pegang beg, qasad dia hanya bawa beg aja walaupun dia dalam tu ada Quran, maka tak ada masalah, harus. Tapi kalau dia berniat, berqasad bawa beg dan dalam tu ada Quran, maka Ibnu Hajar kata haram, Syekh Ramli kata harus. Ada khilaf kat situ. Kalau yang ketiga, kalau dia berqasad, dia berniat tak bawa apa-apa, bukan, dia tak ada niat apa-apa, istilah dia panggil itlaq, kosong, bawa gitu aja, kosong je, tak niat bawa beg, tak niat bawa Quran, tak niat, main bawa gitu, kosong je dalam kepala dia, tak ada niat apa, maka Ibnu Hajar kata haram, Syekh Ramli kata harus. Ada khilaf kat situ. Yang keempat, dia niat bawa mushaf, dia niat bawa Quran, dia bawa letak dalam beg Quran tu, dia berniat bawa Quran, sepakat ulama haram. Jadi ada 4. Kalau dia letak Quran dalam beg, kemudian dia berniat bawa beg tapi tak niat membawa Quran walaupun Quran ada dalam tu, maka harus, sepakat ulama. Jika dia berniat bawa beg beserta dengan Quran yang ada kat dalam, Ibnu Hajar kata haram, Syekh Ramli kata harus. Jika dia berniat, bukan, dia tak berniat apa-apa, dia bawa kosong aja, tak ada fikir apa pun, main bawa aja, kosong je kepala dia, maka Ibnu Hajar kata haram, Syekh Ramli kata harus. Jika dia berniat bawa Quran saja, sedangkan dia bawa dalam beg, dia niat bawa Quran saja, sepakat ulama mengatakan haram. Bila nak qasad, bila nak niat, hanya pada permulaan saja. Masa dia nak angkat mula-mula tu, masa itulah niat dia, nak bawa apa? Nak bawa beg. Sedangkan dalam tu ada Quran, bawa beg, maka harus. Lepas pada tu dia terlupa pun tak apa dah, masa dia bawa tu hanya permulaan. Macam kita ambil wuduk, masa permulaan tu je kita niat kan, niat wuduk, masa basuh tangan, masa sapu kepala dah tak ingat wuduk dah. Macam juga kita sembahyang, masa kita betul-betul niat masa takbiratul ihram je, masa nak masuk tu Allahu Akbar. Bila kita dah baca Fatihah pun tak ingat dah sembahyang tadi tu, niat tu, maka tak ada masalah. Niat hanya pada mula-mula saja, niat bawa tu. Jadi macam tu juga kalau Quran duduk atas rehal, angkat rehal, tak sentuh Quran, angkat rehal. Kenapa angkat rehal tak sentuh Quran? Kerana dia kata aku dah tak ada wuduk dah. Masa aku ambil rehal, ambil Quran letak atas rehal, masa tu aku masih lagi ada wuduk, tengah-tengah baca terkentut. Jadi nak letak balik Quran ke tempat raknya, dia angkat rehal. Atas tu ada Quran, dia tak sentuh pun Quran, dia tak sentuh langsung pun Quran, dia cuma sentuh rehal saja. Boleh ke? Hukumnya haram, tak boleh. Tak boleh. Kerana dia mengqasad angkat apa? Angkat Quran. Tapi kalau dia angkat rehal dengan niat angkat rehal, tak apa, tak ada masalah. Cuma boleh ke dia niat angkat rehal sedangkan di atas tu ada Quran? Kita bagi contoh. Quran ada dalam almari, masjid nak ubah almari,
nak ubah almari tu. Jadi bila masjid nak ubah almari, kita tak ada wuduk. Masa kita angkat almari tu, kita niat angkat almari, sedangkan dalam tu ada Quran. Kita niat tu angkat almari, maka walaupun tak ada wuduk tak ada masalah. Tapi kalau kita niat angkat almari dan angkat Quran yang ada dalam tu, maka khilaf ulama. Sebagai ulama kata harus, sebagai ulama kata haram, tak boleh. Jika diangkat tu kosong aja, main angkat aja almari, angkat almari, sedangkan dalam tu ada Quran, dia tak ada niat apa-apa pun, maka sebagai ulama kata haram, sebagai ulama kata harus. Jika diangkat tu dengan niat untuk angkat Quran, sedangkan diangkat almari, maka hukumnya haram sepakat ulama. Sama macam tadi macam mana pula kalau barang itu ada dalam beg, Quran ada dalam beg dan ada barang lain dalam beg, maka tertakluk kepada 4 hukum tadi kita bahas tadi kan. Macam mana kalau barang lain tu barang yang tak munasabah? Contohnya jarum, dia letak satu jarum, ataupun dia ambil kacang dia ambil satu, dia letak dalam beg. Dalam beg tu ada Quran, dia ambil kacang letak satu ke, dia ambil jarum letak satu ke, dia ambil lidi letak satu lidi pendek, atau mancis tu letak dalam tu ke, tak kisahlah, kecil je barang tu. Maka dia mengangkat, dia niat angkat masa dia angkat tu, dia niat angkat barang tu lah, angkat jarum, angkat sebatang mancis. Kata Syekh Ramli, tak ada masalah, harus dia niat bawa Quran dan bawa jarum, satu jarum, tetap juga tak ada masalah, walaupun barang lain tu macam tak munasabah je. Tapi kata Ibn Hajar dan Khatib Syarbini, barang yang lain tu biar munasabah, biar padan dengan uruf. Bawa Quran dan ada buku, baru sepadan. Kalau mancis, kacang sebutir, niat apa? Niat bawa Quran dan kacang sebutir, tak memadai, haram mengikut Ibn Hajar dan Khatib Syarbini. Tapi mengikut Syekh Ramli tak ada masalah. Itu sedikit perbahasan berkaitan dengan membawa mushaf. Seterusnya, dan seperti yang diharamkan ketika berhadas besar atau berjunub. Orang haid nifas, selain dia diharamkan untuk solat tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, orang haid nifas juga haram melakukan perkara yang orang berhadas besar haram, orang berjunub haram. Apa dia? Ada 2, iaitu membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran. Yang pertama. Yang kedua, duduk dalam masjid. 2 ni, kalau campur jadi 6 lah perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. Baik, sedikit penerangan. Membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran, membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Jadi kalaulah dia membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, maka haram ketika haid dan nifas. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, dia bukan niat Al-Quran, dia niat zikir, maka dia haruskan. Kita tengok selebih-lebih zikir, seafdal zikir adalah membaca Al-Quran. Kerana melihat ayat-ayat Quran pun dah dapat pahala. Tak nak baca, malah nak baca Quran, tengok je ayat dia yang digantung di dinding, maka dapat pahala dah, walaupun tak baca. Kalau baca dengan betul makhraj dan tajwidnya, tapi tak faham apa, pun sudah berpahala. Berbeza dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya, zikir-zikir, wirid-wirid,
Mesti faham baru berpahala. Kalau tak faham, tak pahala. Dia dah baca 30 tahun dah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dia dah baca 40 tahun dah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dia dah baca 50 tahun dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazni wahdini wa'afini wa'afanni. Semua tu dia dah baca berpuluh tahun. Tapi dia tak faham apa benda. Maka selama dia semayang, tak dapat pahala bacaan zikir dia tadi. Sebab zikir untuk dapat pahala, hendaklah faham, baru dapat pahala. Quran tak perlu, tak faham pun dapat pahala. Specialnya Quran ni. Walaupun begitu, ketika haid dan nifas, ianya diharamkan. Jangan baca ya. Ketika haid dan nifas, satu ayat pun haram, setengah ayat pun haram, ayat pendek pun haram, ayat panjang pun haram. Malah ketika malah sependek alif lam mim haram pun haram. Nun haram. Sebab tu Quran walaupun satu huruf. Ya, ketika haid dan nifas. Jadi orang perempuan jangan baca lah. Tapi kalau nak baca juga jangan. Hukumnya haram. Kenapa beria-ria sangat nak baca sedangkan ianya haram? Mu'jizat Al-Quran ni, Al-Quran ni mu'jizat. Isinya diamalkan, ayatnya dibaca, dan Quran ni mukjizat segenap segi. Baik, kita bincang sedikit. Mengikut kajian, bacaan-bacaan ataupun suara, dia ada getaran. Getaran tadi dia boleh mengubah molekul-molekul air. Sebab tu ada pengamal-pengamal perubatan, dia akan membaca ayat-ayat Al-Quran dekat air, lepas tu suruh minum. Kenapa? Baca, tiup. Kerana mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran, dan ada getaran bacaan Quran tadi akan masuk pada air tu, dan dia akan berubah. Molekul-molekul air itu akan berubah. Kelajuan dia bergerak akan berubah mengikut apa yang dibaca. Kalau air letak dekat muzik, dia akan berubah. Kalau letak dekat muzik yang bunyi bising, dia akan berubah. Letak muzik sentimental, dia akan berubah. Meletak dekat bacaan Al-Quran, dia akan berubah. Dia ada perubahan dia yang tersendiri. Jadi bila perempuan, hikmah perempuan tak boleh baca Al-Quran ketika haid, hikmahnya adalah jika dia baca Quran, dalam badan ni ada darah. Malah ketika haid dan nifas, darah tu keluar. Darah tu sedang nak keluar. Jadi bila darah tu sedang nak keluar, darah juga berjalan. Mesti darah berjalan. Tak berjalan, mati. Menyebabkan peredaran darah tu, molekul-molekul darah tu berubah dengan bacaan Quran tadi. Mungkin semakin laju dan sebagainya lah, berubah. Dan dia sekarang sedang keluar darah, iaitu haid atau nifas. Maka berkemungkinan akan keluar banyak darah yang bercampur, darah sihat dengan darah haid dah bercampur-campur dah. Dia jadi terganggu. Proses itu terganggu. Perkara ni mungkin ditolak oleh ahli-ahli sains lah, ataupun doktor-doktor sebagainya. Mungkin dia menolak lah. Tapi memang ianya ada dalam perubatan-perubatan Islam. Bila dibaca ayat-ayat Quran, dia akan mengubah air itu. Sebab tu dia baca dekat air. Begitu juga dekat cecair-cecair lain akan berubah.
dengan bacaan Quran, mukjizat Quran, keberkatan Quran tadi. Jadi kerana tu hikmahnya orang perempuan tak boleh baca Quran, bimbang takut memudaratkan. Jadi orang perempuan ni janganlah terlebih rajin nak baca Quran walaupun haid nifas. Malah tujuan kita ibadah nak keredaan Allah. Tujuan kita beribadah nak redha Allah. Macam mana cara nak redha Allah? Adalah taqwa. Nak dapat redha Allah dengan taqwa. Macam mana nak dapat taqwa? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Baru dapat taqwa. Dengan dapat taqwa, dapat redha Allah. Jadi nak dapat taqwa adalah, nak dapat redha adalah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Maka dapatlah redha, dapatlah taqwa. Jadi melakukan ibadah yang disuruh dan dibenarkan itu untuk dapat taqwa. Tapi jangan lupa, nak dapat taqwa, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Membaca Al-Quran adalah dilarang ketika haid dan nifas. Maka dengan tak baca Quran ketika haid dan nifas, maka dapat taqwa. Jangan ingat taqwa ni nak dapat redha Allah hanya buat apa yang disuruh je. Tidak. Nak dapat redha Allah, nak dapat taqwa, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dua. Maka dengan tak baca Quran itulah dapat redha Allah. Dengan tak baca Quran ketika haid dan nifas itulah dapat taqwa. Jadi kenapa sibuk nak baca juga? Apa tujuan nak baca ni? Kan tujuan nak dapat taqwa, nak dapat redha Allah. Jadi janganlah baca baru dapat redha Allah. Gitu. Kita ibadah kerana nafsu ke apa sebenarnya? Baik. Seterusnya, InsyaAllah saya akan terangkan dalam satu perbahasan nanti berkaitan dengan macam mana ataupun hukum-hukum membaca Al-Quran tapi bukan niat Quran. Membaca Al-Quran bukan dengan niat Al-Quran. Contohnya membaca ayat-ayat yang pendek yang biasa kita amal sebagai zikir. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majraha wa mursaha. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Iza alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak makan bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Adakah haram ketika haid dan nifas? Tidak. Kerana yang haram adalah membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Jika membaca Al-Quran dengan niat zikir, maka hukumnya tak haram, dibenarkan. Perbahasan panjang lebar akan saya buat dalam satu kolom nanti. Macam mana tu nak baca Quran tapi bukan niat Quran? Macam mana? Malah boleh ke dari sudut hukum boleh membaca Al-Quran walaupun satu Al-Quran 30 juzuk sekalipun, tapi dengan syarat bukan dengan niat Quran. Macam mana nak baca? Dan perbezaan di antara membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran dan membaca Al-Quran bukan dengan niat Quran, bezanya pahala. Membaca Al-Quran dengan niat Quran pahalanya besar. Membaca Al-Quran bukan dengan niat Al-Quran, pahala zikir, pahala je tak besar sebagaimana baca Quran. Tajwid, makhraj tertakluk kepada Quran. Jika salah tajwid dan makhraj maka berdosa kalau niat baca Quran. Tapi kalau niat bukan baca Quran, tidak tertakluk kepada tak tertakluk kepada tajwid dan makhraj yang ketat. Macam mana tu nak buat? Saya akan buat satu kolom yang khusus nantilah. Jadi sekarang ni
Perkara yang diharamkan adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran adalah haram. Jika dia baca Quran bukan dengan niat baca Quran, contohnya dengan niat zikir kerana ayat-ayat tu dah biasa dia zikirkan, maka tak haram. Alright. Yang keenam, duduk dalam masjid. Haram bagi orang haid dan nifas duduk dalam masjid. Dalam kuliah-kuliah muslimat, saya sentiasa ditanya tentang duduk dalam masjid kerana dia nak datang kuliah muslimat tapi haid. Dan banyak juga tersebar pendapat-pendapat yang mengatakan boleh aja. Haram duduk dalam masjid orang haid nifas. Stop. Sama ada dalam masjid tu dia duduk tu 1 saat sekalipun tetap hukumnya haram. Walaupun 1 lahzah sekalipun. Haram. Kalau dia lalu tak haram. Dia masuk pintu ni, keluar pintu satu lagi. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Tak haram. Sebab lalu dalam masjid tak haram. Yang haram berhenti. Lalu tak haram. Jadi dia buat macam mana? Dia berulang alik. Apabila dia berulang alik, haram juga kerana berulang alik tak berhenti. Kata aku tak berhenti, dia berjalan je dalam masjid tu. Sebenarnya dihukum haram juga. Dihukum berhenti. Kalau dia masuk pintu depan, dia keluar balik, dia pusing, tak berhenti pun. Jalan, betul dia keluar balik ke pintu depan tu juga. Pintu yang dia masuk tadi. Hukumnya haram, dikira berhenti walaupun dia tak berhenti. Tapi kalau dia masuk pintu depan, dia keluar pintu belakang, hukumnya harus. Harus. Lepas tu pula banyak persoalan tentang dia bukan duduk dalam masjid tempat aircon, tempat kapet. Dia duduk kat luar tu, kat koridor. Tak kira lah. Selagi namanya masjid, lantai masjid, sama ada ruang solat ke, serambi ke, anjung ke, sayap kiri ke, sayap kanan ke, balai lintang ke, apa nama sekalipun, tempat tu untuk sembahyang, boleh sembahyang tempat tu, maka dan ianya diwakafkan untuk sembahyang, untuk jadi masjid, didirikan tempat tu untuk jadi masjid, maka itulah masjid, maka haram. Masjid terjadi dengan 2 syarat, iaitu mesti diwakafkan dan tujuan wakaf tu untuk dijadikan masjid. Ada masjid-masjid yang dia letak kapet warna hijau adalah masjid, kapet warna merah bukan masjid, walaupun di dalam bangunan yang sama, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kalau ada dewan ke, dewan muslimat ke apa, dewan seminar ke, jadi kadang-kadang yang datang nak belajar tu yang bukan yang perempuan dan ada haid, maka walaupun satu bangunan boleh dibuat partition. Ini bukan masjid, iaitu bukan masjid lah. Yang ini masjid. Biasanya dibuat dengan warna kapet tu yang berbeza. Boleh buat kalau nak buat gitu. Jadi hati-hati, jangan masuk. Dan ditambah 5 lagi, banyaknya hai. Banyak apa ni? Banyak orang haid haram buat. Ya. Ditambah 5 lagi larangan yang khusus hanya diharamkan atas wanita haid sahaja, iaitu melintasi dalam masjid jika bimbang mengotorinya. Haram apa? Haram lalu, tapi dia tak yakin dapat jaga darah haid tu daripada mengotori masjid. Tadi kata boleh lalu, yang tak boleh berhenti. Boleh lalu masuk pintu ni, keluar pintu ni, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Boleh tadi. Jika dapat jaga darah daripada mengotori masjid, maka boleh lalu. Berhenti tetap tak boleh juga. Melintasi dalam masjid haram jika bimbang mengotorinya. Dia tak yakin dapat jaga. Yang ke-8, mubasyarah, iaitu bersentuh antara pusat dan lutut. Bersentuh di antara pusat dan lutut, atau jima'. Lebih-lebih lagi jima'. Ketika haid nifas, haram sentuh kulit dengan kulit. Bahagian mana? Kulit suami dan isteri.
bersentuh. Bahagian mana? Pusat hingga ke lutut. Sentuh tanpa berlapik hukumnya haram. Kalau dengan berlapik hukumnya harus. Kat bahagian mana ni? Pusat sampai lutut sahaja. Pusat sampai lutut isteri sahaja. Tak boleh sentuh kat situ. Yang lain tak ada masalah. Dia panggil mubasyarah antara pusat dan lutut. Lebih-lebih lagi jima' hukumnya haram ketika haid dan nifas. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab yang lain tak ada masalah nak menyentuh di antara pusat dan lutut, kulit dengan kulit. Kerana yang diharamkan adalah bersetubuh, berjimak sahaja. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, sentuh pun tak boleh, mubasyarah pun tak boleh. Dan yang diharamkan juga ketika haid dan nifas, wuduk. Biasa jugalah perempuan-perempuan yang biasa sebelum tidur ambil wuduk. Maka dia nak tidur tu, dia tak biasa, dia ambil wuduk juga walaupun haid dan nifas. Hukumnya haram, ya, tak boleh. Tak boleh. Wuduk tak boleh. Mengangkat hadas, kan wuduk tu nak angkat hadas macam mana hadas tu duk keluar. Hukumnya haram. Tapi itulah, kadang-kadang Allah hai, nak juga benda yang tak boleh tu nak juga buat. Nak buat apa? Dah haram lah berwuduk. Kan sebut tadi, nak dapat taqwa, nak dapat redha Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Berwuduk ketika haid dan nifas haram, jadi tinggallah, janganlah buat, maka dapat redha Allah. Bukan tak biasalah, tak biasalah rasa nak ambil wuduk juga tak biasa. Tahu tak, tidur ketika berwuduk ketika tidur sebenarnya mana boleh buat? Boleh buat tak? Tidur dalam keadaan berwuduk mana boleh? Sebab apa kata tak boleh? Dengan tidur tu dah batal wuduk. Dengan tidur tu pun dah batal wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur tidak tetap papan punggung, kan? Jadi dia kata tak biasalah kalau tidur mesti nak ambil wuduk. Mana boleh tidur dalam keadaan berwuduk? Mana boleh? Sebab dengan dia lelap je dah batal wuduk dah. Mudah kata mustahil dapat tidur dalam keadaan berwuduk, tidur baring lah. Yang boleh tidur keadaan berwuduk, tidur duduk. Duduk tetap papan punggung. Takkanlah hari-hari nak tidur duduk. Jadi kalau kita tidur tiap malam, mana boleh dalam keadaan berwuduk? Sebab dengan tidur aja batal wuduk dah. Malah kalau ada suami isteri lagi, takkan tak boleh sentuh. Isteri tu wuduk, awak jangan pegang saya. Pegang nanti batal wuduk. Tidur part lain. Macam tu. Memang benar disunatkan berwuduk ketika tidur ataupun nak tidur tu sunat wuduk. Sunat wuduk, tapi maksud sunat wuduk tu wuduk, angkat hadas, duduk atas katil, waktu tu bersentuh suami isteri pun dikira tak batal. Tak batal wuduk tidur. Tapi wuduk nak sembahyang tak boleh lah. Terbatalnya wuduk hanya dengan bersetubuh sahaja. Jadi dengan tidur pun tak batal wuduk. Wuduk mana ni? Wuduk tidur tu, bukan wuduk betul. Sebab dah batal dah wuduk jika tidur. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya jika tak ambil wuduk untuk tidur dalam keadaan haid dan nifas. Sebab memang sebenarnya tak ada wuduk betul pun. Jadi dah tak boleh wuduk, tak boleh wuduk lah. Nak sangat, basuh lah, basuh muka, basuh tangan. Jangan niat wuduk. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapu, basuh kepala. Mandi terus lah. Rasa nak basah, tapi jangan niat wuduk. Macam tu juga haram mandi wajib. Haram mandi wajib ketika haid dan nifas. Cuma
Mandi sunat diharuskan. Mandi sunat Jumaat, mandi sunat raya, hari raya kan dia mandi sunat walaupun haid. Tak ada masalah. Dia haid tapi dia juga pemandi jenazah. Dia memandikan jenazah, habis mandi jenazah tu dia disunatkan mandi walaupun dia ada haid. Dia panggil mandi sunat, itu tak ada masalah. Yang ni haram ni mandi wajib. Duk ada darah lagi keluar, nak angkat hadas macam mana? Cuma mungkin orang tak mandi wajib, tak niat mandi wajib ketika darah sedang keluar haid dan nifas. Mungkinlah. Tak jadi kok gitu. Yang ada gini, darah tak berhenti betul lagi, masih lagi dalam keadaan fatrah. Dia mandi, yang ini mungkin ada. Dia tak cek betul-betul. Dia ingat darah dah kering, tengok dekat pad tak ada, ingat darah dah kering dah ni. Dia pun mandi, sedangkan masih lagi ada kuning atau keruh. Istilah dia panggil fatrah, tapi tak keluar pun di luar. Dia duduk di dalam, tapi tak cek. Maka dia mandi. Mandi tu berdosa. Dosa tu mandi tu. Dia dipanggil mandi dalam keadaan mandi wajib dalam keadaan masih lagi ada haid, dalam keadaan fatrah dia panggil. Jadi jaga-jaga dalam bab tu je. Yang ke-10, puasa. Puasa juga haram dalam keadaan haid. Puasa haram dalam keadaan haid. Jadi ketika haid tak boleh puasa je. Kalaulah dia sedang berpuasa, kemudian keluar darah. Sedang berpuasa, kemudian darah keluar. Baru keluar. Kita tahu sekurang-kurang haid 24 jam. Tapi dia baru keluar. Tak cukup 24 jam lagi. Tak cukup 24 jam lagi. Baru keluar. Waktu tu puasanya telah terbatal. Asalkan darah yang keluar ketika dia puasa tu, kalau nak jadi haid boleh. Waktu yang terboleh kedatangan haid. Waktu yang ada kemungkinan boleh jadi haid, yang mana jika darah itu berterusan lebih 24 jam atau keluar lebih 24 jam dalam masa 15 hari. Maka batal puasa sebab mani' iaitu penghalang ibadah. Haram puasa kerana mani' lebih kuat dari berhukum dengan sangkaan. Contohnya kata, puasa je lah sebab dia sedang berpuasa keluar darah, tak teruskan je lah puasa. Manalah tahu darah nanti tak sampai 24 jam dia berhenti, maka darah yang keluar tu insya-Allah puasa jadi sah. Boleh ke gitu? Tak boleh, hukumnya haram. Haram. Kerana darah keluar dia panggil mani', ada penghalang ibadah. Yang mana penghalang ibadah tu sedang berlaku. Maka kuat mengatakan haram puasa, batal puasa. Dia kata biarlah kalau darah yang keluar tu tak sampai 24 jam nanti, jadi teruskan puasa je lah. Untung sikit. Kalau darah yang keluar tu tak sampai 24 jam, lepas tu berhenti, maka puasa dia sah. Jadi tak payahlah batalkan puasa, dia kata gitu. Itu cuma sangkaan, darah akan berhenti. Sedangkan darah sedang keluar, mani', penghalang sedang ada, maka haram sebab mani' lebih kuat dari berhukum dengan sangkaan. Walaupun sangkaan tu ada kemungkinan betul, tapi ada kemungkinan salah. Maka apa yang berlaku sekarang, Zahir yang berlaku sekarang adalah darah sedang keluar, ada mani' ibadah. Maka jika ada mani' ibadah, batal puasa. Jika datang haid di penghujung hari, lagi 5-6 minit nak buka puasa, dia dah puasa lah ni, tiba-tiba datang haid, dia rasa sayang, dia rasa masih nak teruskan puasa sebab lagi 5 minit nak azan maghrib, maka hukumnya haram kerana seolah-olah tidak menerima hukum yang telah Allah tetapkan. Seolah-olah
Kalau dia teruskan puasa walaupun lagi 5 minit. Kata Allah 5 minit rugi, puasa kena qada balik. 5 minit lagi nak maghrib. Maka batal, tetap batal. Terimalah hakikat itu. Jadi bila dia sedang berpuasa, kemudian darah datang, maka batallah puasa dia pada hari itu. Dia tak wajib makan. Dia tak wajib makan, tak wajib minum. Tapi hendaklah dia qasad hati dia bahawasanya aku dah tak berpuasa hari ini kerana keluar darah. Dia kena ada kat hati dia gitu. Dia tak boleh tak nak teruskan puasa lah, manalah tahu darah berhenti nanti. Dia tak boleh. Kalau macam tu hukumnya haram. Jadi kalau kata tak tahu nak buat macam mana, senang makan ajalah. Selesai. Takut-takut ada perkataan sayang, ada perasaan sayang dekat hati, sedangkan darah sedang keluar. Tapi tak wajib makan pun sebenarnya, tak wajib. Cuma jangan ada perasaan nak teruskan puasa sebab darah dah keluar kan, batal-batal lah. Susah sangat, makan aja, settle masalah. Susah sangat lah. Susah sangat nak kawal emosi tu, makan aja. Dah batal lah, confirm batal. Sedangkan dia batal bukan sebab dia makan, dia batal sebab keluar haid. Cuma dia ada perasaan tu lah. Lagi setengah jam nak buka puasa, lagi perasaan tu kuat. Kalau pukul 10 pagi, pukul 11 pagi keluar haid, itu rasanya alhamdulillah, lagi seronok dia makan. Tadi sahur dah, makan pula pukul 11. Sebab 11 pagi baru, tak adalah rasa sayang dan sebagainya. Tapi kalau lagi 10 minit nak buka puasa, air tebu dah tuang dah, buat ais dah, tunggu masa nak tunggu azan je, sekali rasa lain macam, rasa mengalir, tengok-tengok keluar, Allah, dia tak nak makan, tak wajib makan pun, tapi dalam hati dia rasa macam nak teruskan puasa, maka waktu tu bukannya haram. Macam dia nak settle masalah ni, makan aja walaupun lagi 5 minit nak maghrib. Itu kalau, jadi maknanya kalau datangnya darah ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Dia tak wajib makan, tapi dia kena i'tiqad dalam hati dia, qasad dalam hati dia, niat dalam hati dia, aku dah tak puasa walaupun dia tak nak makan. Okey. Kalau dia makan, kenyang. Kalau dia tak makan, tak berdosa. Dengan tak ada niat tadilah. Niat puasa. Macam mana kalau dia tak puasa sebab haid, tiba-tiba darah berhenti di siang Ramadan. Beza tu. Tadi dia sedang berpuasa, keluar darah. Tak wajib makan. Makan pun dapat kenyang, tak ada masalah. Tak makan pun tak apa, dengan syarat jangan ada rasa nak teruskan puasa. Itu kalau dia sedang berpuasa, keluar darah. Kalau dia memang tak puasa, tiba-tiba darah berhenti, hari ke-7 haid, tiba-tiba darah berhenti, dia tak sahur pun sebab dia tak puasa pun, dah 6 hari tak puasa. Masuk hari ke-7 pun tak puasa sebab haid. Tapi dah kurang dah, nampak? Tiba-tiba pukul 10 pagi darah berhenti. Darah berhenti. Bila 10 pagi darah berhenti, dia kan tak puasa, tak niat pun. Hari ke-7 dah haid dia. Maka boleh ke dia makan? Memang boleh makan sebab dia tak berpuasa. Cuma sunat baginya imsak. Sunat baginya tak makan. Adakah dia wajib berpuasa? Nak puasa apa dah 10 pagi? Kenapa dia tak puasa? Sebab ketika subuh dia ada haid lagi. Jadi sunat baginya tak makan. Puasa dia memang tak ada dah hari tu, sebab pukul 10 baru berhenti darah. Sunat baginya tak makan. Istilah dia panggil sunat imsak. Dengan dia tak makan, dapat pahala sampai maghrib baru dia makan, dapat pahala. Tapi bukan pahala puasa lah, pahala imsak dia panggil. Habis kalau dia makan, memang dia boleh makan sebab dia tak puasa kan. Kalau makan dapat kenyang. Kalau dia makan dapat kenyang, kalau tak makan dapat pahala. Diimsak. Kerana apa? Kerana meraihkan mazhab Hanafi, yang mana pada mazhab Hanafi, jika dia tidak puasa, entah macam mana, pukul 10 pagi ke 11 pagi, pukul 3 petang darah berhenti, maka haram bagi dia makan walaupun puasanya tak sah.
Itu mazhab Hanafi. Sebagai meraihkan mazhab Hanafi, eloklah kita beramal jika keringnya darah di siang Ramadan dalam keadaan kita tak berpuasa kerana haid, keringnya darah, maka imsaklah, janganlah makan sampai maghrib supaya dapat pahala. Nak makan juga, mazhab Syafi'i tak ada masalah. Itu yang ke-10 puasa. Yang ke-11 talaq. Yang ke-11 talaq. Talak ni pula haram ke atas suami. Yang 10 tadi, 1 sampai 10, apa dia 1 sampai 10? Salat, tawaf, menyentuh mushaf, menyentuh Quran, membawa Quran, membaca Quran, duduk dalam masjid, melintasi dalam masjid jika bimbang mengotorinya, mubasyarah, sentuh kulit dengan kulit di antara pusat sampai lutut, kulit suami, kulit isteri, pusat sampai lutut, berwuduk, puasa. Ke-10 ni haram bagi perempuan itu. Haram bagi perempuan yang keluar haid. Yang ke-11 ni bukan haram bagi perempuan keluar haid. Haram bagi suami dia. Bukan dia lah. Haram apa? Mentalak, menceraikan isterinya semasa isterinya dalam keadaan haid. Kalau nak cerai, hendaklah tunggu suci dulu dan tidak disetubuhi waktu suci itu. Dia panggil talak bid'i. Bid'i itu bid'ah. Talak bid'i jika menceraikan, suami menceraikan isteri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci, tapi suci yang telah digauli, suci yang telah disetubuhi, maka hukumnya haram. Haram, berdosa, tapi talak jatuh. Dia panggil talak bid'i. Habis itu talak sunni masa bila? Ketika perempuan tadi suci daripada haid, suci daripada haid dan tidak disetubuhi pada suci itu, tak disetubuhi lagi, maka dia panggil talak sunni. Jadi talak haram ketika haid ataupun ketika suci yang telah disetubuhi. Kerana apa? Kerana dia akan memanjangkan tempoh iddah. Memanjangkan tempoh iddah. Jika bersetubuh dalam keadaan, jika bercerai, talak dalam keadaan haid, maka tak boleh kira 1 kali suci lagi. Sedangkan bila ditalak 3 kali suci, salah satu quru, 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak hendaklah iddah 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi 3 kali suci itu dia mesti suci dan haid, baru kira 1. Suci dan haid, baru dikira 2. Suci dan haid, baru dikira 3. Jadi kalau diceraikan ketika haid, maka tak boleh kira 1 lagi. Kemudian lepas seminggu katalah, sucilah dia. Suci dia, tak boleh kira lagi. 1 suci tak boleh, walaupun dia dah suci. Kemudian setelah beberapa puluh hari keluar haid. Bila keluar haid baru kira 1 kali suci. Kemudian lepas kering haid, suci balik. Kemudian haid, baru kira 2 kali suci. Lepas kering haid tu suci balik. Kemudian haid, baru kira 3 kali suci. Jadi dia memanjangkan tempoh iddah. Sebab tu hukumnya haram. Begitu juga jika bercerai dalam keadaan suci. Perempuan itu suci, tapi telah disetubuhi pada suci itu, maka dengan jatuh talak sepatutnya boleh kira 1 kali suci, tak boleh kira 1 kali suci, kosong. Kemudian datang haid,
Entah berapa hari dah, 20 hari selepas itu diceraikan, datang haid. Dia datang haid, tak boleh kira lagi 1 kali suci. Kemudian lepas datang haid, katalah 10 hari ke 7 hari ke, suci. Tak boleh kira lagi 1 kali suci. Kemudian haid balik, baru kira 1 kali suci. Oh, nampak? Kemudian suci. Lepas haid tu 10 hari ke 8 hari ke apa, suci. Lepas suci boleh kira 2 kali suci? Belum lagi. Kemudian lepas 25 hari suci, datang haid, baru boleh kira 2 kali suci. Kena haid tu pula 10 hari, lepas tu berhenti, suci balik, tak boleh lagi kira 3 kali suci. Kemudian lepas pada tu 25 hari, haid balik, baru boleh kira 3 kali suci. Maka haram talak kerana memanjangkan iddah. Kan tu haram. Jadi inilah 11 perkara yang diharamkan. Perkara-perkara tersebut tetap haram jika dilakukan walaupun perkara-perkara tersebut tetap haram jika dilakukan walaupun setelah kering darah, sekiranya belum mandi hadas kecuali puasa, talak, melintasi masjid dan berwuduk. Okey. Semua perkara tadi, 11 perkara ni bukan 11 perkara sebenarnya. Kecuali puasa, talak, melintasi masjid. 7 tu. 7 melintasi masjid. 9, 7, 9, 10, 11. Melintasi masjid, melintasi dalam masjid jika bimbang mengotorinya. Selain daripada 7, 9, 10 dan 11, melintasi masjid jika bimbang mengotorinya. Wuduk dan mandi wajib, puasa, talak. Selain daripada 7, 9, 10, 11 tadi, haram dilakukan walaupun darah haid nifas telah kering, selagi belum mandi. Contohnya solat. Solat walaupun haid dah kering, tetap haram juga solat, sebab kena mandi dulu. Tawaf walaupun dah kering haid tapi belum mandi, haram juga tawaf. Menyentuh mushaf, pegang Quran, haram walaupun darah dah kering, sebab tak mandi lagi. Membawa mushaf, haram walaupun darah haid dah kering, darah haid nifas dah kering, kerana belum mandi lagi. Membaca Quran, haram walaupun darah haid dah kering, kerana belum mandi lagi. Duduk dalam masjid, haram walaupun haid dah kering, kerana belum mandi lagi. Yang ke-8, mubasyarah, sentuh di antara pusat dan lutut atau jima', haram. Yang nombor 8 tu, haram walaupun haid dah kering, sebab belum mandi lagi, kena mandi dulu. Tapi 7, melintasi dalam masjid jika bimbang mengotorinya, tak haram dah ketika haid nifas dah kering. Tak haram lalu, tapi berhenti tetap haram juga. Berhenti dalam masjid haram juga. Tapi haid dah kering, nifas dah kering, haram juga berhenti dalam masjid. Lalu diharuskan. Lalu dalam masjid diharuskan kerana haid dah telah kering, haid nifas telah kering. Lalu jangan berhenti, lalu masuk ke pintu ni, keluar ke pintu lain.
Walaupun tak mandi lagi, hukumnya harus. 9, wuduk dan mandi wajib. Mandi wajib tak apalah, wuduk. Harus wuduk. Maka tadi wuduk kan haram ketika haid dan nifas. Haid dan nifas dah berhenti tapi tak mandi wajib lagi, boleh wuduk, dibenarkan wuduk. Macam tu juga mandi wajib memang boleh lah. Macam tu juga puasa. Kering pukul 12 tengah malam. Allah, malah lah nak mandi. Nanti bangun pukul 4 pagi ke 5 pagi ke, bangun pukul 5 pagi baru mandi dan semayang lah. Dia kata gitu. Malah lah nak mandi lagi. Kering pukul 12 tengah malam. Tapi dia boleh tak niat puasa? Boleh. Dia niat puasa walaupun tak mandi lagi. Yang tak bolehnya ketika haid. Sekarang dah kering cuma tak mandi lagi, boleh niat puasa. Habis semayang macam mana? Semayang nanti mandilah pukul 5, pukul 4 bangun nanti. Maka dia niat puasa boleh. Tiba-tiba dia bangun pukul 8 pagi. Adakah puasanya sah? Sah. Kerana syarat sah puasa adalah suci daripada haid dan nifas. Bukannya mandi wajib. Tidak. Jadi walaupun dia tidak, walaupun dia tak mandi, walaupun dia kering haid, tapi haidnya kering sebelum subuh dan dia telah niat elok-elok. Jadi dengan sebab tu puasanya sah walaupun dia tak mandi wajib. Tu. Yang ke-11 talak. Talak juga sama. Talak juga sama. Sama macam mana? Jika darah dah kering, suami tak sabar-sabar nak cerai kan, dia tak sempat mandi lagi, kena talak. Tak haram dah. Walaupun tak mandi. Yang haram ketika haid dan nifas, maka haram talak. Sabarlah bang, saya nak mandi dulu. Tak ada kira, tak sabar-sabar dah nak cerai. Maka boleh ke? Boleh. Jadi melintas dalam masjid, wuduk, puasa dan talak. Jika darah kering walaupun tak mandi lagi, hukumnya harus. Sambung akan datang. Berkaitan mandi wiladah pula, hanya diwajibkan apabila berlakunya kelahiran. Wallahu alam. Kita sering tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.